Saya akan memulakan pembantangan ini dengan pengenalan. Dasar Agromakanan Negara 2.0 ataupun DAN 2.0 telah dilancarkan pada 25 Oktober 2021. Dasar ini menyokong usaha untuk menjadikan sistem agromakanan negara lebih berdaya tahan, mampan dan berteknologi tinggi. Di samping memberi keutamaan kepada keselamatan makanan dan pemakanan negara, ia adalah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Jadi apakah objektif utama dasar ini? Objektif utama dasar ini adalah untuk mengukuhkan rantaian nilai produk agromakanan untuk pasaran domestik dan antarabangsa, membangunkan bakat dan tenaga kerja mahir, menekankan amalan pertanian mampan dan menggalakkan perniagaan pemudah cara ekosistem, termasuk penggunaan tanah, kewangan, infrastruktur, pelaburan dan tadbir urus. Ia juga bertujuan untuk memperkasakan perindustrian melalui pertanian pintar dan peningkatan aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi. Seterusnya ialah cabaran dalam sektor agromakanan. Yang pertama ialah bantuan kewangan yang terhad kepada petani. Kebanyakan bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan kepada pengeluar makanan adalah dalam bentuk subsidi ataupun gerang kewangan. Disebabkan persekitaran yang berisiko tinggi dalam perniagaan agromakanan tersebut, institusi perbankan menyediakan kredit terhad kepada penggerak industri tersebut. Teknik baru haruslah diperkenalkan bagi mengurangkan risiko kredit untuk memudahkan pengeluar makanan dibiayai. Hal ini akan dapat menaikkan semula semangat atau motivasi para petani untuk teruskan niat mereka dalam sektor agromakanan tersebut. Yang kedua ialah hasil dan produk bernilai tinggi yang terhad. Pada tahun 2019 terdapat 54.29% iaitu bersamaan dengan RMT 73.33 juta pelaburan swasta dan industri pertanian negara. Segmen keluar dianggap sebagai segmen yang berbahaya kerana mudah dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti bekalan dan juga bahan input. Pengeluar dan individu. Makanan berskala kecil mungkin tidak dapat menjalankan operasi pengendalian lepas tuai kerana kekurangannya pandangan jauh, iaitu seseorang yang berpandangan jauh ataupun yang menyampaikan maklumat dan juga bantuan kewangan. Cabaran yang ketiga ialah kekurangan penglibatan belia dalam sektor agromakanan. Pada tahun 2019, 9.6% atau 1.9 juta daripada kira-kira 14.8 juta pekerja di Malaysia bekerja dalam bidang pertanian. Walaupun jumlah tenaga buruh Malaysia meningkat pada CAGR sebanyak 2.7% antara 2010 sehingga 2019, tenaga buruh pertanian jatuh sebanyak 0.5%. Ini berikutan kekurangan pekerja muda untuk menggantikan generasi petani pada masa kini. Hal ini kerana generasi muda lebih memilih pekerjaan yang dipanggil berkualiti ataupun pekerjaan yang tempat yang lebih selesa, yang mempunyai pelbagai kemudahan berbanding dengan yang melibatkan diri dalam bidang agromakanan. Seterusnya ialah cadangan bagi mengatasi cabaran dalam sektor agromakanan. Yang pertama ialah meningkatkan kualiti tanaman. Kerajaan haruslah memilih tanaman yang mempunyai produktiviti tanah yang paling tinggi. R&D di Malaysia perlulah dipergiatkan untuk menghasilkan varieti baru yang boleh meningkatkan lagi hasil padi sehektar. Amalan pertanian yang baik, CAP, haruslah dilaksanakan di semua ladang-ladang yang terdapat di Malaysia. CAPS akan mengawal penggunaan tanah dengan bijak seperti kawalan tanah dan juga mengurangkan risiko pencemaran yang dihasilkan oleh pertanian. Yang kedua ialah meningkatkan rantaian makanan. Rantaian bekalan pertanian merujuk kepada aliran produk dalam maklumat antara pemain yang merangkumi petani dan orang tengah serta pengguna. Data dan aplikasi pemasaran dalam talian misalnya boleh membantu petani untuk merancang pengeluaran mereka berdasarkan kualiti dan pada masa yang diminta oleh pengguna. Ini akan mengurangkan sebarang kerugian yang berlaku dan selepas tuaian dan pada masa yang sama juga akan mengekalkan kualiti produk agromakanan tersebut.
Dan yang terakhir ialah menambah baik program infrastruktur sedia ada. Sebilangan petani gagal untuk membawa hasil mereka ke pasaran kerana infrastruktur mereka yang lemah, termasuk jalan raya, kemudahan penyimpanan dan peralatan pemprosesan makanan. Sekiranya infrastruktur ini ditambah baik, lebih banyak lagi produk makanan akan tersedia di pasaran dan tahap ketidakamanan makanan boleh berkurangan. Selain itu, mereka juga perlu memberi latihan tentang kepentingan diet yang pelbagai dan sihat untuk makanan yang lebih baik dan lebih seimbang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat Rizwin Kamaludin, pada mengetik 289264. Saya akan teruskan pembincangan dengan menerangkan analisis data yang pertama berkaitan sumbangan sektor pertanian ataupun sumbangan sektor-sektor di negara kepada KDNK ataupun KDNK negara daripada tahun 2010 hingga tahun 2020. Okey, seperti yang kita lihat daripada Rajah, pada tahun 2010 hingga 2015, sektor pertanian telah menyumbang sebanyak 3.09% secara purata. Manakala bagi tahun 2015 hingga tahun 2020, sektor pertanian telah menyumbang sebanyak 1.93% kepada KDNK negara secara purata. Di bawah sektor pertanian, kita telah pecahkan kepada subsektor iaitu tanaman industri dan juga agromakanan. Kita lebih fokus pada agromakanan kerana tajuk kita pada hari ini adalah dasar agromakanan negara. Jadi, di bawah subsektor agromakanan, ia telah menyumbang sebanyak 5.85% kepada purata pertumbuhan sektor pertanian daripada tahun 2010 hingga 2015. Manakala bagi tahun 2015 hingga 2020, subsektor agromakanan telah menyumbang sebanyak 2.08% pada sektor pertanian secara purata. Jadi, jika kadar pertumbuhan ini berterusan, agromakanan sektor berkemungkinan akan menyumbang lebih kepada KDNK berbanding komuniti perindustrian menjelang 2020. Walau bagaimanapun, sumbangan sektor pertanian kepada KDNK telah menurun dalam tempoh yang sama, menunjukkan bahawa sektor ini sedang beralih kepada aktiviti ekonomi lain. Baiklah, saya akan teruskan dengan analisis data yang kedua berkaitan tentang pengeluaran dan juga penggunaan agromakanan daripada tahun 2010 hingga tahun 2020. Baik, apa yang kita dapat lihat daripada rajah di belakang iaitu pada tahun 2010 sebanyak 10,397.0 metrik tan yang telah dikeluarkan oleh agromakanan, manakala penggunaan agromakanan pada tahun 2010 adalah sebanyak 10,243.44 metrik tan. Dan apa yang dapat kita lihat, jurang antara pengeluaran dan penggunaan pada tahun 2010 adalah 153.56 metrik tan. Jadi jumlah ataupun nombor bagi jurang ini adalah kecil berbanding tahun-tahun seterusnya. Apa yang kita dapat lihat, peningkatan daripada tahun 2010 ke tahun 2015 adalah sebanyak 728.77 metrik tan, manakala bagi tahun 2020 ia meningkat sebanyak 1,765.21 metrik tan. Peningkatan ini menunjukkan bahawa jurang pengeluaran dan penggunaan adalah semakin besar, iaitu pada tahun 2020 dapat dilihat dengan jelas bahawa jarak ataupun jurang antara pengeluaran dan penggunaan agromakanan adalah amat besar berbanding tahun 2012 dan juga berbanding tahun 2010. Sepanjang beberapa dekad yang lalu, kedua pengeluaran dan penggunaan komoditi agromakanan telah menunjukkan sedikit peningkatan, dengan pengeluaran agromakanan berkembang lebih perlahan berbanding daripada penggunaannya. Walau bagaimanapun, pengeluaran komoditi agromakanan telah meningkat sedikit pada kadar 0.13%,
setahun bagi tempoh dari 2019 hingga 2020, manakala penggunaan agromakanan telah berkembang pada kadar purata yang lebih tinggi pada 1.84% setahun seperti yang ditunjukkan dalam rajah di belakang. Prestasi ini dipengaruhi oleh kenaikan kos pengeluaran makanan, terutamanya melibatkan input yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti harga minyak mentah dunia, kadar mata wang asing dan juga krisis global dan hasil pengeluaran akibat cabaran perubahan iklim. Jadi, saya akan pas pada rakan saya yang seterusnya. Seterusnya, analisis data berkaitan dengan imbalan perdagangan iaitu dari segi import dan ekspor makanan pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Sumbangan sektor agromakanan ini telah membuatkan peningkatan jumlah ekspor di mana pada tahun 2010 ia telah mencatatkan sebanyak 18.1 juta dan pada tahun 2020 ia mencatatkan sebanyak 36.5 juta. Penyumbang utama dari segi ekspor adalah teh, rempah, kopi dan bijiran. Pertumbuhan ekspor ini telah menunjukkan peningkatan sebanyak 3.87% pada tahun 2020 berbanding tahun 2010 yang hanya mencatatkan sebanyak 2.83%. Pertumbuhan ekspor ini boleh dilihat dari segi sumbangan asas pertanian yang merupakan pengeluaran utama di Malaysia. Seterusnya, bagi aktiviti import pula, ia menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 yang mencatat sebanyak 30.2 juta kepada 57.9 juta pada tahun 2020. Hasil import ini dapat dilihat bahawa ia menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi berbanding aktiviti ekspor di Malaysia. Ini menunjukkan bahawa kita juga banyak bergantung kepada makanan import. Jadi, perkara ini dikaji semula untuk melihat seberapa banyak makanan yang dikeluarkan oleh negara Malaysia. Analisis data yang terakhir adalah dari segi guna tenaga dan produktiviti dalam sektor agromakanan. Peratus jumlah tenaga bagi sektor ini telah menyumbang sebanyak 3.21% sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2020. Bagi produktiviti setiap pekerja, ia menunjukkan aliran peningkatan pada purata 5%. Pada tahun 2010, produktiviti telah mencatatkan sebanyak RM65,318 meningkat kepada RM106,354 pada tahun 2020 yang telah disalurkan kepada pekerja. Peningkatan produktiviti ini adalah disebabkan oleh penggunaan teknologi yang canggih dan faktor pertanian secara mampan serta pengurusan ladang yang baik. Ini membuatkan produktiviti pekerja meningkat disebabkan oleh teknik pengurusan ladang yang baik kepada penternak dan petani-petani yang sedia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan tentang cadangan penambahbaikan dasar agromakanan negara 2.0. Yang pertama sekali itu pengukuhan dari sistem penyampaian sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat apabila kemudahan teknologi canggih dalam sektor teknologi maklumat dan komunikasi ICT digunakan dalam sektor pertanian yang lebih intensif untuk mengurangkan kebergantungan kepada buruh. Hal ini sekaligus dapat dilihat melalui pelbagaian bahan media termasuklah telefon bimbit dan laman web. Contohnya seperti aplikasi pertanian perdana yang digunakan semasa Lembaga Kemajuan Pertanian Malaysia MDAA yang ke-11 sebagai satu alternatif yang berperanan penting untuk memastikan maklumat dapat disampaikan dengan lebih berkesan kepada pihak berkepentingan. Jadi ini sekaligus akan melancarkan sesi untuk menyampaikan maklumat dengan lebih cepat dan telus menggunakan sistem teknologi maklumat. Cadangan seterusnya adalah berkaitan dengan keupayaan sektor koperasi dan organisasi pertanian. Cadangan berkaitan dasar ini bertujuan untuk membantu petani bagi memperoleh pendapatan yang mencukupi dengan mendapatkan kontrak pembelian dan perniagaan yang mendapat manfaat daripada aktiviti pemprosesan. Hal ini sekaligus akan meningkatkan harga peringkat ladang dan juga perkongsian daripada perniagaan yang mendapat manfaat daripada pengeluar benih yang sah. Cadangan seterusnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti bagi memenuhi standard ISO 9001. Agensi Pembangunan dan Latihan dalam Pertanian telah digalakkan untuk menggunakan sistem pengurusan kualiti ini bagi meningkatkan kualiti semua perkhidmatan pembangunan yang telah disediakan.
Hal ini sekaligus akan memudahkan pelbagai jenis agensi bagi menyediakan perkhidmatan pembangunan di kawasan yang sama. Pegawai yang menyediakan laporan itu akan digerakkan untuk membantu bagi mengembangkan kerja mereka ke dalam bidang seperti perancangan, pemantauan pertanian serta pengongsian pengetahuan dengan sektor swasta. Perniagaan swasta akan dilarakkan untuk melaksanakan program latihan dan perantisan untuk membantu meningkatkan kemahiran petani. Cadangan seterusnya adalah meningkatkan akses pasaran dan sokongan logistik dalam pertanian. Hal ini dapat dilihat apabila kerajaan Malaysia akan merancang untuk menambah baik pemasaran produk pertanian sekaligus mewujudkan lebih banyak saluran pemasaran bagi menggunakan produk yang mematuhi piawaian pasaran, pemasaran talian serta promosi dan penjenamaan. Oleh itu, Martrade akan mempergiatkan promosi produk pertanian di pasaran global melalui pameran perdagangan dan makanan dengan kerjasama atas pertanian di bawah MOA. Farma juga akan melaji semula penglibatannya dalam memasarkan produk pertanian melalui pelarangan kontrak, iaitu dengan memberi tumpuan kepada memudahkan urusan antara petani, pengguna, industri dan pengeksport. Secara kesimpulannya, Dasar Agro Makanan Negara 2.0 dan 2.0 ini dibuat adalah untuk membantu memantapkan lagi sektor pertanian negara selari dengan kemajuan teknologi secara global. Walaupun sektor pertanian adalah merupakan sektor utama negara Malaysia dalam mengukuhkan ekonomi, tetapi hasil yang didapati tidak mencukupi. Hal ini adalah disebabkan modal yang digunakan lebih banyak berbanding hasil. Penggunaan tenaga buruh yang banyak menyebabkan keuntungan yang diperolehi juga tidak dapat membawa pulangan hasil dari produktiviti tersebut. Namun begitu, dengan adanya dan 2.0 ini, ramai pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS dapat menghasilkan produktiviti yang berasaskan pertanian dengan lebih banyak dan efektif. Sekian, terima kasih.